أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, sidang netizen yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di atas muka dunia ini, dan kita perlu ada satu keyakinan, satu kepercayaan bahawa ini bukanlah titik noktah hidup kita. Setiap manusia yang lahir ini mesti mati. Dan selepas kematian itu bukan bermaksud bahawa mati selesai, habis cerita kita, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan semula di alam kubur, mahsyar, sirat, syurga dan neraka. Wal'iyadzubillah. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan manusia kepada tiga golongan. Fa ashabul maimanah, golongan kanan, kemudian wa ashabul masy'amah, golongan kiri, dan wasabiqun as-sabiqun, iaitu golongan yang sentiasa mendahului dalam kebenaran. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, semasa waktu Covid yang kita sama-sama menempatkan diri kita di rumah masing-masing, nak keluar pun tak boleh, nak ke mana-mana pun susah dan seumpamanya. Tuan-tuan, ini adalah satu contoh bandingan sahaja bahawa pada satu ketika nanti ada satu kehidupan yang lebih dahsyat, yang lebih teruk kita akan hadapi. Kalaulah waktu-waktu ini kita dapat gunakan untuk perkara kebaikan, alhamdulillah. InsyaAllah sekiranya datang yang lebih teruk daripada ini, khususnya akhir zaman yang dengan dajjalnya, dengan dukhannya, dengan malapetaka yang lebih dahsyat datang selepas ini, insya-Allah adalah kemampuan kita nak hadapi. Tapi kalaulah waktu ini tidak dapat digunakan untuk kebaikan, tidak dapat digunakan untuk kita mentaati, menilai banyak dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sangat-sangat menyedihkan, tuan-tuan. Ustaz tengok dalam TV, dalam media masa kita memberitahu begitu begini, apa nak buat? Dengan kita banyak masa duduk rumah ni, apa nak buat? Berbagai dicadangkan. Pertama sekali boleh kita sama-sama makan bersama. Kemudian boleh kita bantu mak ayah kita membersihkan rumah. Boleh kita bersenam ringkas. Boleh kita buat itu, boleh kita buat ini. Sangat-sangat menyedihkan apabila tidak dicadangkan di situ. Asatizah kita mungkin memberitahu, tetapi dalam cadangan barangkali kita kata secara rasmi juga, iaitu tidak dicadangkan apa nak buat. Nombor satu sepatut dicadang, marilah kita sama-sama mengambil wudu, salat berjemaah setiap waktu. Ini patut nombor satu diletak. Tidak ada. Yang kedua, marilah kita sama-sama belajar baca Quran. Kalaupun dalam rumah kita tidak ada orang-orang yang boleh mengajarkan Al-Quran, sekarang media masa banyak, media sosial tu banyak, internetnya ada, boleh mengajar, ikut sahaja. InsyaAllah adalah kebaikan-kebaikan di situ. Inilah masanya untuk kita bersedekah melalui jalan-jalannya, iaitu jalan maksudnya cara
dalam akaun-akaun yang telah yang secara rasmi diberikan oleh pihak kerajaan untuk membantu golongan-golongan yang kurang upaya, untuk membantu golongan-golongan yang pendapatannya tersekat, penjajanya, apa-apa golongan yang mana mereka ini tidak ada sumber kemasukan pada waktu ini. Orang yang ada gaji tetap tu, alhamdulillah, kuranglah dah pendapatannya, mana side income-nya tidak adanya apa semua, tetapi sedikit sebanyak dia masih mampu untuk hidup. Tetapi golongan yang bergaji hari ini, penjajanya, pasar malamnya, kerja di kedai makannya dan seumpama yang seperti itu, maka putuslah dia punya pendapatan. Masya Allah. Cuma alhamdulillah kerajaan telah buat perkara yang baik. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada kerajaan yang berusaha ikhtiar untuk memberi kebaikan kepada rakyat. Mudah-mudahan Allah rahmati kerajaan seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam qadar masa yang pendek ini, Ustaz nak sebutkan tentang isu yang pertama tadi. Mari kita sama-sama mengambil masa yang ada ini untuk kita meletakkan diri, melihat kepada yang berlaku ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya yang berlaku ini adalah sebahagian kecil daripada kesusahan, daripada kedahsyatan, keperitan di akhirat kelak. Sebahagian kecil sahaja. Bila kita mati, kita sadar balik dalam kubur itu, tuan-tuan, maka satu persatu yang Allah akan tunjukkan. Pada masa itu setiap orang minta kepada Allah. Qala rabbirji'un, ya Allah, bangkitkanlah aku semula. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku buat balik semua sekali aku tak sempat buat. Kalla, sesungguhnya Allah kata, tidak, sekali-kali kamu tidak akan dapat bangkit. Kenapa? Peluang yang aku berikan kepada kamu sudah lepas. Maka pada masa ini adalah masa untuk Allah menilai balik segala kerja buat kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, bila isu yang tentang pemberian kerajaan kepada kita dan sebahagian kita mendapatnya, tuan-tuan, timbul yang sedang panas beberapa hari ini berkenaan dengan isu artis juga meminta bahagian mereka. Maksudnya dicadangkan begitu begini. Ustaz nak sebut secara mudah. Sebelum ini Ustaz tak ambil hal pun tentang golongan artis secara khusus lah. Maknanya pergerakan mereka apa semua kita tak ambil tahu sangat. Barangkali kerana kita pun dah tua, jadi ruang untuk melihat perkara tersebut kita rasa cukuplah. Kalau muda tu mungkin boleh difikir-fikirkan, tapi kalau dah umur tua, duduk menyebut-nyebut dengan perkara ini rasanya tak sangat-sangat tidak sesuai lah. Jadi tuan-tuan, bila isu ni jadi panas, saya ambil buat carian sesikit, tengok apa semua, punya begitu. Tuan-tuan, pertama sekali Ustaz ambil ruang ini untuk menyeru para artis, dan sebahagian mereka Ustaz bersamanya, iaitu golongan artis telah berhijrah itu. Dan Ustaz melihat, mendengar sendiri daripada mulut-mulut mereka bagaimana keadaan mereka sebelum berhijrah itu. Antara lain ialah mereka menyebutkan tentang kehidupan para artis yang banyak tertinggal fardu ain, sembahyangnya, baca Qurannya, perkara-perkara yang wajib kepada mereka itu sangat-sangat mudah ditinggalkan. Ini bukan satu tuduhan, tetapi ini adalah pengakuan mereka. Boleh dilihat saja di dalam YouTube, di dalam huraian ceramah-ceramah mereka, Masya Allah. Cuma tuan-tuan, dalam masa ini Ustaz nak serulah kepada diri Ustaz sendiri dan kita semua. Marilah kita sama-sama merenung balik. Apa yang telah kita tak buat dulu, inilah masanya. Kalaulah masa ini tidak dapat memberikan apa-apa kebaikan, maksudnya kita rasa okey-okey sahaja, tidak ada satu perubahan kita cuba buat, maka Allah
Dengan sebab itu tuan-tuan, ini adalah masa yang paling merugikan kita. Tidak nak belajar sembahyangnya, tidak nak qadanya, tidak nak baca Qurannya, dan rasa macam okey-okey saja. Kita pun tak tahu waktu ini berapa panjang. Kita tak tahu berapa panjang waktu ini. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Allah boleh sahaja memendek pun boleh, memanjang pun boleh, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita kalau inilah masanya yang tidak digunakan untuk berdoa kepada Allah, untuk kita sama-sama merendah diri kepada Allah, memohon supaya Allah angkatkan bala ini. Allahumma tuan-tuan. Bila lagi? Tidak ada masa lagi. Baik, dalam isu artis sepatut dapat atau tidak dalam hal duit bantuan daripada kerajaan, Ustaz nak beri komen mudah sahaja dalam hal ini. Siapa-siapa yang berhak, tidak kira lah artis ke siapa berhak, sila mohon, sila minta dan sila ambil bagi mereka yang berhak. Tetapi bagi mereka yang tidak berhak, jangan. Kita perlu ingat kepada orang-orang yang lebih berhak. Maksudnya, ini seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pada zaman ini, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada berlaku perkara ini. Ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, aku ni sebenarnya begini, aku miskin, aku layak, aku begini. Maka Rasulullah berilah kepada dia. Orang ni pula kata, Rasulullah, dia tidak berhak, dia ni orang kaya, dia ni orang yang mewah, orang yang hidupnya begini. Kenapa kamu beri? Maka ini jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Innama ana bashar. Soalnya aku ni manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya, kamu datang bergaduh dengan aku, kamu bagi tahu begini. Wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Boleh jadi sebahagian kamu ni pandai bercakap. Kebetulan dia pula memang ada bakat nak bercakap ini. Diberi alasan itu, alasan ini, sehingga Rasulullah rasa bahawa orang ini patut diberikan. Rasulullah berilah. Sebab alasan hujjah dia macam betul. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Siapa-siapa, tapi Rasulullah beri ingatan, siapa-siapa yang mengambil bukan daripada hak dia, dia bercakap dengan Nabi itu macam dia berhak sungguh. Dan Rasulullah rasa betul lah dia cakap tu. Sebab Rasulullah manusia biasa. Apa yang orang cakap, orang buktikan kepada dia. Dan Rasulullah kata betul, beri lah. Tetapi kalau ini satu pembohongan, ataupun ini satu perkara yang sebenarnya dia tidak berhak, ada lagi orang lain yang lebih berhak daripada dia, maka sebenarnya dia mengambil satu potong daripada potong api neraka. Jadi tuan-tuan, ini bukan ingatan untuk artis sahaja, untuk kita juga. Dan semua sekali, sekiranya kita berhak, silakan kita ambil. Tapi kalau kita tidak berhak, walaupun kita pandai berhujjahnya, tetapi hujjah ini akan diberi keputusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dinilai semula, ditengok balik, Allah akan persoalkan balik. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Matanya, telinganya, hatinya, semua sekali ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kesimpulannya, khususnya kepada golongan tersebut tadi, artis, masa inilah masa untuk kita menilai, kerana hidup kita tak lama. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat, Allah katakan, seumpama kamu hidup 1000 tahun atas muka dunia. Tuan-tuan, tidak ada manusia hidup 1000 tahun atas muka dunia. Nabi Nuh 950 tahun dalam Quran sebut alfun illa khamsina ama. Tetapi kalau Nabi Nuh sampai 1000 pun hanyalah satu hari baru dia di akhirat. Dan tuan-tuan, kita hidup di atas muka bumi ini 60-70 tahun, lebih kurang umat Muhammad ini hanyalah sekitar masanya ialah lebih kurang 1 jam 30 minit. Tuan-tuan ambil kalkulator tu kan, buat 1 jam 30 minit ni Allah nak kira, Allah nak melihatnya. Kalau kamu taat kepada perintah Allah, kamu syurga. Tapi kalau kamu gagal taat kepada perintah Allah, kamu akan berada di neraka. Wal a'yadzubillah.
Jadi semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dengan ketaatan. Mari kita sama-sama renung perkara ini supaya kita semua mati, Allah ambil kita letak dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, siapa-siapa yang berhak, sila ambil haknya. Tak kira lah artis ke, orang biasa ke, orang miskin ke, orang sebagaimana yang berhak, boleh sahaja dia mengambil haknya mengikut apa yang telah ditetapkan dengan cara yang betul. Jadi cukup sekadar ini. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada Ustaz. Nasihat ini juga pada diri Ustaz dan tuan-tuan semua. Semoga-moga Allah terima kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.